Salam sejahtera, Anda bersama saya Salvinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Isu dan permasalahan masyarakat Cina sentiasa didengari. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor memberi jaminan kepada masyarakat Cina di Sabah bahawa kerajaan akan sentiasa mendengar permasalahan mereka seterusnya tampil dengan penyelesaian. Dalam perutusan khas sempena Tahun Baru Cina, Haji Ji berkata sebagai sebuah kerajaan yang prihatin, keluhan rakyat sentiasa didengar tanpa mengira bangsa dan keturunan. Sebagai kerajaan yang prihatin dan sentiasa mendengar denyut nadi rakyat tanpa mengira bangsa dan keturunan, kita sentiasa mendengar keluh resah rakyat di seluruh pelosok negeri. Saya memberi jaminan kepada masyarakat Cina bahawa kerajaan sentiasa mendengar permasalahan mereka dan tampil dengan penyelesaian yang memberi manfaat. Kerja keras dan komitmen mereka dalam memajukan bidang perniagaan perlu dicontohi oleh sesiapa juga yang berhasrat untuk menjadi usahawan. Menurut Ketua Menteri, kekuatan Sabah terletak pada rakyatnya. Kepelbagaian tradisi, etnik dan bahasa tidak memisahkan malah membina sebuah masyarakat yang harmoni. Haji Ji berkata walaupun 2020 tahun yang sukar buat Sabah, rakyat harus menerimanya dengan redha dan penuh ketabahan. Sukar bagi kita, tetapi kita perlu terima dengan reda dan menangani pandemik dengan penuh ketabahan. Bagi kita di Sabah, memastikan pertumbuhan ekonomi terus berkembang adalah penting. Seperti ciri-ciri yang ada pada sifat lembu, iaitu rajin, bertanggungjawab, berani, mahir dan yakin. Sejajar dengan itu, katanya Kerajaan Negeri Pimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS telah merangkas satu plan pembangunan yang holistik bagi menjana semula pertumbuhan ekonomi iaitu Hala 7 Sabah Maju Jaya selama 5 tahun. Selaku Ketua Menteri, saya berharap pelaksanaan Hala 7 Sabah Maju Jaya ini dan semua program di dalamnya dapat memberi hasil seperti yang kita inginkan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi bukan sahaja kepada negeri, tetapi juga rakyat keseluruhannya. Sempena perayaan Tahun Baru Cina, Ketua Menteri berkata rakyat juga perlu sentiasa mengingati semua petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus memerangi pandemik COVID-19. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Marilah kita saling menghormati antara satu sama lain dan berusaha menuju kejayaan, terutama dalam pelaksanaan Hala 7 Sabah Maju Jaya di negeri ini. Selamat menyambut Tahun Baru Cina 2021. Kongsi Facai. Setiap adun pembangkang di Sabah menerima peruntukan khas RM100,000. Kerajaan negeri hari ini mengumumkan peruntukan khas RM100,000 kepada 31 ahli Dewan Undangan Negeri adun pembangkang di Sabah untuk meringankan beban rakyat di kawasan masing-masing akibat pandemik COVID-19. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS prihatin dengan rakyat yang berdepan cabaran pandemik ini dan mereka perlu dibantu dengan sebaiknya. Peruntukan khas berjumlah RM3.1 juta itu akan disalurkan secepat mungkin kepada semua adun pembangkang melalui pejabat daerah di kawasan masing-masing. Haji Ji yang juga Menteri Kewangan berkata peruntukan itu sedikit sebanyak dapat membantu memberi keselesaan kepada rakyat di kawasan DUN yang dikuasai pembangkang. Ketua Menteri berkata demikian ketika merasmikan Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri, Ketua Masyarakat Cina dan Ketua Kampung bagi Dewan Undangan Negeri Sulaman dan Partai Dalit di Tuaran siang tadi.
Di majlis ini, Haji Ji menyampaikan watika pelantikan kepada 117 ketua anak negeri, wakil ketua anak negeri, ketua masyarakat Cina dan ketua kampung dari Dun Sulaman dan Pantai Dalit. Mengenai majlis itu, Haji Ji berharap semua yang baru dilantik itu dapat membantu kerajaan dalam merealisasikan aspirasi rakyat dan bersama merancangkan agenda pembangunan, khususnya di Tuaran. Katanya, sebagai pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat, mereka perlu menjadi mata dan telinga kerajaan agar tahu setiap permasalahan penduduk di kawasan masing-masing, terutama ketika pandemik ini. Beliau juga meminta semua pemimpin di peringkat akar umbi untuk bersama-sama dengan kerajaan untuk menjayakan Hala 7 Sabah Maju Jaya yang dilaksanakan selama 5 tahun sehingga 2025. Kerajaan negeri akan memastikan kemudahan prasarana sekolah di Sabah akan terus dipertingkatkan demi menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, pendidikan merupakan keutamaan kepada kerajaan dalam usaha melahirkan modal insan cemerlang. Untuk itu, kerajaan bukan sahaja membina sekolah-sekolah baru, malah turut menggantikan sekolah usang. Di samping itu, kerajaan turut menyalurkan pelbagai peruntukan besar serta bantuan pendidikan. Ini dilakukan demi memperkasa kualiti dan pencapaian mutu pendidikan negara. Bung berkata demikian dalam majlis penyerahan bantuan pendidikan Back to School di Pejabat Pendidikan Daerah Kinabatangan semalam. Teks ucapannya disampaikan oleh pemimpin pembangunan masyarakat Dun Lamag, Abdul Bakar Gapar. Sebanyak 10 buah sekolah menerima bantuan tersebut, iaitu 8 buah sekolah rendah dan 2 buah sekolah menengah. Beliau turut melahirkan penghargaan kepada semua guru-guru yang komited dan gigih meneruskan khidmat bakti meskipun berdepan cabaran ketiadaan akses internet bagi pembelajaran secara dalam talian. Penyaluran bantuan bakul makanan dipermudahkan. Kerajaan negeri mengambil langkah menyalurkan bantuan bakul makanan secara pandu lalu bagi mempercepatkan proses pengagihannya. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Shah Helmi Yahya berkata, usaha ini juga sebagai penambahbaikan sistem agihan bantuan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Setakat ini, 12 daerah sudah mula melaksanakan agihan secara pandu lalu, termasuk Penampang, Putatana, Kudat dan Pitas. Menerusi konsep ini, mana-mana keluarga yang diarahkan menjalani kuarantin hanya perlu ke Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah untuk mengambil bantuan. Langkah ini memudahkan penyaluran bakul makanan kepada keluarga yang diarahkan menjalani perintah kuarantin. Menerusi cara ini, bakul makanan akan terus diagihkan oleh petugas tanpa perlu ke rumah penerima. Sekaligus mengatasi masalah bantuan bakul makanan lewat diterima yang kerap diadukan sebelum ini. Shah Helmi berkata demikian selepas mengadakan tinjauan skim harga maksimum musim perayaan Tahun Baru Cina 2021 peringkat negeri Sabah di Servai Pemarket Putatan semalam. Seramai 81,000 penerima dalam senarai e-kasi akan menerima bakul makanan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Kerja-kerja pembaikan kemudahan yang rosak akibat banjir akan disegerakan. Kerja-kerja pembaikan kemudahan yang rosak akibat banjir di daerah Kota Belud akan dipercepatkan demi keselesaan penduduk. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pintasan Fairuz Rendan berkata, antara yang mengalami kerosakan akibat bencana itu termasuklah jalan utama yang menghubungkan kampung ke Pekan Kota Belud. Beliau baru-baru ini melawat lokasi terjejas banjir di Kota Belud termasuk di Kampung Sarang dan Kampung Liang. Fairuz menegaskan mahu memastikan kerja-kerja pembaikan kemudahan yang rosak akibat banjir di kawasannya dipercepatkan. Katanya, setiap kali selepas banjir, masalah kerosakan jalan, jambatan dan titian yang menjadi jalan penghubung kepada penduduk di kampung akan berlaku. Di Kampung Sarang,
terdapat jalan raya yang menjadi laluan harian penduduk telah runtuh akibat banjir. Katanya, beliau akan memaklumkan mengenai kerosakan itu kepada Jabatan Kerja Raya JKR Sabah agar pembaikan segera dapat dilakukan. Tambahnya, kerajaan negeri di bawah pimpinan Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS akan melakukan sedaya yang termampu demi memastikan setiap kerosakan infrastruktur dibaiki dengan kadar segera. Kerajaan membenarkan restoran dan kedai makan beroperasi secara dine-in atau makan di kedai mulai esok dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kebenaran itu hanya untuk 2 orang pelanggan semeja dengan penjarakan 1 meter. Ia diputuskan dalam sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN hari ini. Ismail turut mengumumkan pembukaan sektor peruncitan lain yang sebelum ini tidak dibenarkan. Ia termasuk kedai pakaian, kasut, kedai fotografi, kedai bunga, kedai kraft tangan dan cenderahati, kedai antik, kedai alat permainan dan kedai peralatan sukan. Namun, semua sektor peruncitan ini masih tertakluk kepada SOP yang ditetapkan. Kerajaan juga membenarkan sektor industri kreatif untuk beroperasi semula dengan pematuhan SOP yang ketat. Atas justifikasi di atas, maka sidang khas malam bersetuju untuk membuka baki keseluruhan sektor perniagaan peruncitan bagi memastikan kelangsungan ekonomi khususnya kepada peniaga-peniaga kecil. Antara sektor yang berbaki yang belum dibuka di bawah sektor peruncitan dan akan dibuka iaitu kedai pakaian, fashion dan aksesori, kedai kasut. Bila sebut kedai pakaian ni, pakaian termasuklah yang menjual tudung di pasar malam, di gerai-gerai sendiri dan sebagainya. Kedai barang-barang fotografi, perkhidmatan fotografi, kedai barangan terpakai, kedai bunga dan nursery, kedai kraft tangan dan cenderahati, kedai antik, kedai alat permainan, kedai permaidani, kedai peralatan sukan, kedai kosmetik, kedai barangan peralatan dapur, kedai aksesori kenderaan, arahnu dan berbagai-bagai lagi. Sabah mencatatkan peningkatan kes positif baru COVID-19 dengan 180 kes dilaporkan hari ini berbanding 169 kes semalam. Ini menjadikan jumlah kumulatif kini 50,723 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata 2 kes kematian dilaporkan hari ini iaitu 1 di Kota Kinabalu dan 1 di Kota Blud. 1 kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini iaitu kluster Hulu Jereko, Kinabatangan dengan 29 kes kumulatif. Kes indeks adalah seorang pekerja ladang di Jalan Jereko, Kinabatangan yang dikesan menerusi saringan perkesok. 317 pesakit telah sembuh hari ini manakala 1,420 pesakit sedang menerima rawatan. 14,099 bakul makanan telah diagihkan setakat ini di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Pasukan Polis Marin (PPM) berjaya mengusir keluar 4 bot yang cuba memasuki perairan Sandakan semalam. Pegawai pemerintah PPM Sandakan, Deputy Superintendent Rusdin Banin berkata, kesemua bot-bot berkenaan telah diusir dan diiringi ke perairan Filipina kerana telah melanggar Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1998. Katanya, 4 bot berkenaan dikesan bot peronda PPM Sandakan yang sedang melakukan rondaan sekitar 7.30 pagi hingga 10.50 pagi semalam. 4 bot yang sedang menuju ke Inner Buoy Sandakan berjaya ditahan dan diusir keluar dari perairan Sabah.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sabah merampas barangan tiruan pelbagai jenama dalam serbuan di sebuah premis di Kota Kinabalu semalam. Barangan tiruan termasuk kasut, beg dan pakaian bernilai RM101,860 itu bagaimanapun tidak dipamerkan di premis tetapi dijual secara online. Pengarah KPDN HEP Georgie Abbas berkata, premis yang terletak di tingkat 1 itu menjadi tempat penyimpanan stok barangan tiruan pelbagai jenama, manakala premis perniagaannya terletak di tingkat bawah bangunan berkenaan. Beliau berkata serbuan itu dilakukan susulan risikan yang telah dijalankan selama seminggu oleh KPDN HEP Sabah di lokasi terlibat. Risikan turut dilakukan secara dalam talian. Hasil serbuan dan pemeriksaan mendapati sejumlah 2,926 unit barangan tiruan pelbagai jenama dan jenis dalam premis berkenaan. Antaranya kasut, jersey dan beg jenama Nike dan Adidas pelbagai saiz. Seramai 7 pekerja syarikat terbabit telah diambil keterangan bagi membantu siasatan. Sekian berita Borneo Today TV malam ini. Saya Salvinus Saribu.